bagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ta'arain. Adapun dalil naqli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat itu bersifat kudrat. Firman Allah Ta'ala, nahnu qaddarna bainakumul maut. Artinya bermula kamilah telah kuasa kami pada antara kamu semua itu mematikan. InsyaAllah sambungan kita daripada kitab ni nak bicara pula mengenai dalil naqli sabit kudrat. Firman Allah Ta'ala, nahnu qaddarna bainakumul maut. Terjemahnya bermula kamilah telah kuasa kami pada antara kamu semua itu mematikan. Kaedah nak istidlalnya kat mana? Bahasa Arab dia qaddarna. Macam mana kaedah nak faham subut kudrat dekat perkataan tu? Yang tu yang kata nak faham dalil naqli mesti ada kaedah, mesti ada qawaid, mesti ada cara nak istidlal, cara nak ambil dalil, faham daripada Al-Quran tu macam mana, apa bab kita nak bicara, nak ambil faham daripada kalimah tu. Kalau tengok terjemah, itu ialah kami telah kuasa, itu ialah satu, itu terjemah ambil tak mana kata kuasa, qaddarna, tak ada kudrat pun. Yang tu nak faham qaddarna, apa dia tu? Fi'il. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Dia ni qaddarna, qaddarna, qaddara, qaddara, qaddaru, qaddaras, qaddarata, qaddarna, qaddarta, qaddartuma, qaddartum, qaddarti, qaddartuma, qaddartunna, qaddartu, qaddarna. Jadi dekat fi'il madhi lah, nahnu. Bila qaddara, tentulah asalnya qadara. Bila qaddara ni dia adalah fi'il yang terbentuk daripada fi'il qadara. Qadara yaqdiru, qudrah
Bila qaddarna tentulah sebut kudrah pada Allah Ta'ala. Bila sebut kudrah lah, maka Allah Ta'ala kata qaddarna bainakumul maut, kamilah yang kuasa di kalangan kamu, antara kamu, bainakum, antara kamu ni, untuk kami nak takdirkan, kami nak tentukan, kami kuasa untuk matikan di kalangan kamu. Jadi kita nak ambil istilah tu, tentulah qaddarna, tentulah ambil pada qadara. Bila qadara tentu sebut kudrah. Tu kudrah tu sebut betul lah, kita sebut kudrat, dia dah lah tu. Cuma yang tu baca dengan kudrat dipanggil khata' masyhur. Kesalahan yang dah masyhur lah. Nampak betul pun biar je lah, tak ada lah berdosa pula. Salah sebut kudrat, kena sebut kudrah pasal ta marbutah. Biar je salah tu. Pasal salah macam tu tak rosak akidah. Kalau apa betul kan pun kelahi dengan orang jenuh pula. Kudrat iradah, semua ni berlaku dengan kudrat iradah Allah Ta'ala. Kudrah iradah lah, biar je kan. Sahabat Nabi ke sahabah Nabi? Sahabah. Boleh kita para sahabat. Ni sahabat saya, bukan sahabat lah, sahabah lah. Jangan kelahi kita. Biar je lah tu. Salah macam tu tak kelahi tak apa. Tapi kalau kata Allah atas langit tu betul. Lepas tu apa keluar dah sesat, mana boleh biar. Biar ada orang-orang yang pihak kuasa biar. Na'udzubillah. Awak sebut apa-apa tu ni masih apa ni? Pasal nak sebut salah kudrah. Ni salah bahasa tak apa. Okay, salah bahasa tak jadi mudarat kita. Kau suka kan? Jangan bagi dia tala sini. Okey. Okey. Sagi di kipas hantu air lah, kalau tak perlu tutup. Kalau salah bahasa tak jadi masalah mana? Tu bahasa silap, macam mana bahasa silap pun orang rasa masalah juga kan. Bahasa kasar orang rasa masalah tak? Bahasa kasar sebut bodoh orang marah. Takkan bahasa yang menyebutkan salah akidah tak marah. Macam tu. Terlajak pergi ke golongan-golongan yang duk kata salah tu, Allah muka ada tangan salah besar tu, kan, salah besar tu. Baik, siap dalil tu, itu je lah nak sabit. Nak cerita masalah Allah, dia lah kuasa dia nak mematikan di antara kita kan. Memang kuasa kita, memang itikad gitu, dia boleh matikan kat kita. Antara kita ni kalau dia nak mati yang kita, yang muda yang sihat mati dulu pada yang sakit. Apa ramai gitu. Kadang-kadang doktor dengan sakit, doktor tu sihat, doktor pakar lah tu. Orang sakit jantung minum buat doktor. Rawat, pesakit baik, doktor mati. Itu juga macam-macam hal lah. Tak kata apa, mati ni bukan boleh lari. Cuma kat kita, atas kita belajar akidah, bila Allah dia takdirkan mati kat kita, dia kuasa untuk mati yang antara kita. Bainakum ni, dia yang qaddarnal bainakumul maut. Asalnya qaddarnal maut bainakum. Maksudnya mati ni kalangan kita ni, yang menentukan mati tak mati ni, yang kuasa memati ni, nisbah kuasa memati Allah, yang menentu memati pun Allah Ta'ala. Pasal semua adalah ilmu Allah Ta'ala. Itu nisbah akidah kita nak faham semua yang berlaku ni tiada lain melainkan dah sabit ilmu dia, dah sabit iradah dia. Dan bila sabit iradah dia, ketentuan dia, yang berlaku tu macam mana? Mesti berlaku tu muafakat dengan iradah dia, muafakat dengan ilmu dia. Mesti tak apa. Mana boleh berlaku sesuatu yang tak muafakat dengan iradah dia,
tak muafakat dengan ilmu dia, mustahil. Jadi dia tak kata ilmu Allah Ta'ala azali, iradah dia pun azali, kudrah baru. Itu yang kita jumpa kalau bab ta'alluq, kalau nisbah bab kudrat, layak Allah Ta'ala nak menentu kita macam mana. Bab kudrat, iradah pun sama, layak untuk dia menentu kita macam mana, layak pada dia untuk dia nak buat kita macam mana. Yang tu dipanggil suluhi qadim. Memang kitab kita dia tak sebutlah saja sebut tak sebut. Kita faham akidah tu, dan akidah kita tu ulama dah buat dengan formula dan istilah. Apa dia? Yang tu kelayakan tu dipanggil suluhi qadim. Itu dipanggil salahiyah Allah Ta'ala untuk dia nak menentu apa, dia nak buat apa kat kita. Tapi akidah kita pula yang lebih atas pada tu, apa dia? Walaupun layak dia nak menentu, tapi semua dia tentu siap dah, pasal semua dalam ilmu dia siap dah. Mustahil Allah Ta'ala ni didahului oleh jahil. Mustahil ilmu dia dengan kasab. Wa ilmuhu fala yuqalu muqtasab. Ilmu Allah Ta'ala ni tak boleh dikata ilmu dia usaha untuk dapat ilmu. Tak. Ataupun dia nak tahu tu dengan dia perlu usaha, dia perlu buat sesuatu untuk dia dapat ilmu. Subhanallah. Allah Ta'ala dia tak perlu uji kita untuk dia nak tahu sesuatu. Dia tahu sedia lagi, azali lagi, inkishaf. Jumpa lah nanti. Cuma atas dalil tu saja. Saya nak sebut bila qadara. Qadara ni pelaksanaan di atas iradah dan pelaksanaan di atas ilmu. Mestinya. Satu belajar sikit pergi pada ilmu dan iradah tu. Atas kita bicara sini, kudrat. Atas kita belajar juga bab tauhid awal-awal kita jumpa dalam kitab, apa dia? Bila Allah Ta'ala dia yang buat dan tak ada perbuatan yang berlaku ni, melainkan semua perbuatan dia. Situlah guna tauhid kita. Bila kita faham semua ni, berdalil apa, dah berdalil ni, nak buat apa? Nak musyahadah kudrah Allah Ta'ala, supaya sentiasa musyahadah Allah Ta'ala setiap masa. Ni boleh mengajar lagi siapa lagi? Allah. Ni boleh hidup lagi pagi ni siapa? Allah. Boleh menyawa lagi siapa pagi ni? Allah. Ni macam tak ada suara ni siapa? Adalah sebabnya kan. Tapi semua siapa? Ilmu dia, iradah dia, pelaksanaan dia. Kat kita macam mana? Buatlah sebab, carilah obatnya, carilah penawarnya. Minum elok pula sembuh. Allah anta syafi la syifaan illa syifaka. Itulah tugas kita. Harian tu 24 jam, 24 kali. Arahan ini ya, continuously. Asyhadu. Always witnessing Allah Ta'ala, realizing af'al dia. Pasal tak ada af'al ni melainkan semua af'al Allah Ta'ala. Maksudnya apa yang berlaku kat makhluk ni, siapa dia? Semua takdir dia. Nisbah takdir dia tentu azali, nisbah buat dia pelaksana, qada dia tu pun dia juga. Mana ada hal lain. Atas rupa nampak rupa kita. Pasal kita mazhar perbuatan dia. Kita mana boleh nampak perbuatan dia terang-terang kan. Tapi mestilah dia tak kata dia ilah, kita makhluk, tak ada berlaku apa kat kita, melainkan semua daripada dia. Zat kita dia bagi jadi, sifat kita dia bagi jadi. Tentulah perbuatan pun daripada kederat dia bagi anugerah. Dan kalau hasil dengan kederat tu apa dia? Nampak kesan satu. Minum air hilang dahaga, makan ni jadi sihat, makan ni hilang lapar, makan ni jadi ngantuk pula, ada dia kan? Makan ni jadi gatal, makan ni jadi penyakit, makan ni jadi alergi, makan ni jadi angin, makan ni jadi gegah perkasa, makan ni make your eyes wide open misalnya. Itu apa? Nampak macam asar dia dekat makhluk. Tak, la ilaha illallah. Itu tauhid kita lah. Yang tu kerja tu bila? Hari-hari. Yang tu kerja hari-hari. Ngaji. Kita duduk sini mengaji hari-hari kan. Pula tu mengaji dia ada term sedia. Ni kuliah subuh, ni lagi duha, tengah hari. Tauhid mana ada terms. Hamisha 24 jam. Selagi duk caltih-piltih, kita guna je maklumat-maklumat kan. Selagi duk bergerak, tak bergerak sesuatu, melainkan semua dengan kederat yang Allah Ta'ala beri.
Jalan tauhid di atas bergerak kita, la quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita melainkan anugerah Allah Taala. Boleh berjalan, alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit lutut pun sakit, jalan boleh lagi. Jauh-jauh pun, tua-tua jauh-jauh naik motor, pagi-pagi sampai dah, alhamdulillah, dia bagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang yang jauh-jauh datang, yang dekat tak sampai, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Hajalah kan kita celoti tu. Itu tauhid kita itu. Pasal nak musyahadah pada perbuatan dia tu 24 jam. Pasal kita belajar tauhid just not, bukan apa, not for information only. Kalau just for information, buat apa belajar? Teori je ni, practically ni mana? Ni yang kata kita belajar ni, belajar ilmu iman, ilmu tauhid. Dah dapat ilmu tauhid apa? Nak practical tauhid. Practical tauhid apa? Itu zikir, fikir, hadir hati. Belajar, hadirkan, gunakan. Kalau tak guna ilmu tauhid ni, macam duit juta-juta simpan dalam poket. Lepas tu duduk lapar. Lapar lah. Lapar lah. Duit banyak, berjuta-juta, bilion-bilion. Tanah 300 ekar. Sawit ada, sawit naik harga pula tu. Contohlah. Lembu minyak ada. Emas jongkong-jongkong berkilo-kilo macam tu kan. Tukar masak pun ada, tapi pakai lapar. Apa? Tak ada makanan lah. Ya Allah, tu duit kau banyak-banyak. Wah, apa? Ilmu tauhid punya banyak. Ni muka surat 8 dah. Kalau muka surat kosong lain lah. Ui, sedap ayat itu. Mengaji hutang-hutang pun dah. Daripada dulu sampai sekarang tauhid tak dapat juga. Oh, na'udzubillah. Sajalah usik-usik itu sikit. Cicak pun kata betul. Mulai cicak ni. Tapi kau baik-baik kau pun ada sunat bunuh kau. Kau mencemarkan kawasan kami. Berak rata-rata, bagi adab sikit. Baik. Sunat bunuh. Lepas tu saya ngaji almarhum untuk Haji Mat Zaman Gati. Tai cicak dia kata bukan benda maaf, bukan umum baluah. Ada orang kata tai cicak umum baluah. Tak. Pasal apa? Pasal disuruh bunuh cicak. Mereka biar buat apa? Anak kita berak rumah masuk tak? Bukan umum baluah ke tu? Oh, tak maunya umum baluah lah. Sak kencing, sak berak. Sak kencing, sak berak. Basuh tak? Basuh. Terang anak macam tu, mana kerap kencing dengan berak lagi? Anak kita ke apa? Cicak. Anak lagi tak? Basuh tak? Tu cicak berak. Kena jaga lah. Jangan buat tak tahu je. Saja usik-usik itu sikit. Tu pekah lagi tu. Pasal apa? Mesti kait dengan antara syariat. Kita belajar ni tauhid, suku dah beriman dengan Allah Ta'ala. Bukan asing syariat dengan kita. Di atas kita faham semua ni kita daripada Allah. Dia bagi kita ni batang tubuh kita amanah, tangan ni amanah, kaki amanah, telinga amanah. Buat apa? Guna kami ikut tempat dia suruh. Antaranya apa? Kalau najis, basuh lah. Bukan cilap-lap je. Kena belajar bab air. Jangan basuh najis tak reti. Tak reti macam mana? Tak faham bab najis. Tak reti tu macam mana? Tak faham mana yang najis tak najis. Contoh kan, kita ada mop. Betul? Tandas kita dia belotiang gitulah kan. Ambil mop, mop kat tandas. Alah mop kat tandas tu mop yang sama je. Lepas tu pergi kat dapur pula. Untuk lama tak mop ni, mop kat lantai pula semua. Kat lama. Kau mesti basuh pula, bukan boleh ambil baldi mop yang telah cemar tu pergi celup, lepuk. Lepas tu mop pula kat bilik pula. Belajarlah syariat. Takkan kata hakikat yang penting ikhlas kepala otak kau. Tak boleh, saya tak boleh lah macam tu. Dia keluarlah bahasa-bahasa indah saya. Yang penting ikhlas suku.
Ikhlas tak kena raya. Cantik bahasa tu, sedap. Ikhlas tak kena raya. Ikhlas tak kena raya. Pasal apa? Mesti betul. Ikhlas itu atas kata tawajuh ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang hati mesti pergi ke Allah Ta'ala, tapi mesti buat betul hak zahir tepat dengan kehendak dia. Takkan joget-joget menari-nari lepas tu apa ikhlas ni mana maunya. Minum arak siapa? Ikhlas ni siapa? Nak panggil badan sihat mana maunya. Tak kena gaya gitu. Okey. Itu sikit apa? Nak tatbikkan akidah bagi betul, lepas tu mesti perjalanan syariat betul juga. Satu mana agak terasa, mana agak bodoh, mana agak tak reti, tanya. Jangan buat ikut dan. Baik, asal cerita kita kudrat. Kuasa, memang kita yakin Allah kuasa. Kita ni adalah tempat dia zahirkan kuasa dia. Dengan tu dia bagi kita kuasa. Kita boleh rasa kita ada kuasa pula. Kuasa tak ada siapa berkongsi dengan Allah Ta'ala untuk ada kuah. Itu yang kat kita, anugerah dia kita kuasa. Untuk nak buat apa? Ngakulah bukan milik kita kuasa yang ada kat kita. La quwata illa billah. Ni apa? Dia bagi sekejap pakai. Untuk pakai macam mana? Bagi pakai tempat yang dia bagi. Itu antara tempat dia bagi apa? Main ini. Ajarlah apa yang kamu boleh ajar. Ngaji apa yang boleh mengaji. Buat apa kewajikan. Tengok semak-semak sapu. Tengok rumput panjang jela ni. Buat apa? Mesin lah. Tak ada pun cabut lah. Kan? Dia berzikir Ustaz. Baguslah berzikir. Apa cerita ni? Saja usik-usik itu kan. Usik itu. Rumput tu zikir, kita tak berzikir, masalahnya tu ya. Dah tak berzikir, tak mikir pula. Baik. Adapun dalil akal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala, akal pula. Quran betul apa? Bagi berakal lah pula. Memang Quran sabit dah. Kita pula. Jadi berakal ni apa? Pasal kita duduk lalu harian, kita akan guna akal. Quran memang kata Allah Ta'ala kuasa, tapi kita tak ada akal nak boleh faham Allah tu kuasa. Itu masalah kan. Satu, ulama ajar dan olah kan. Bagaimana untuk kita ta'akulkan dengan kita tengok harian ni Allah kuasa. Allah kuasa disebab kita duduk dalam kelas baca kitab, baca Quran sekali lalu. Kalau orang tanya pun kuasa dah Allah Ta'ala. Kuasa mengaku kuasa Allah Ta'ala. Tapi duk harian ni tak rasa kuasa dia, tak ada akal namanya. Boleh. Satu, ulama ajar kita dalil nakli, dalil akli. Supaya berakal, bukan saja berakal kuasa dengan kita dah belajar. Berakal kita wujud Allah Ta'ala. Berakal kita kidam Allah Ta'ala, baharu kita. Berakal kita asal tak ada kita, Allah bagi wujud kita. Berakal. Nah tu guna berdalil berakal tu. Jadi mana mahal? Nas nakli, nas daripada Quran dengan nas akli. Nas Quran nak sabit apa sepatutnya i'tikad. Akli ni apa? Supaya dengan akal tu sentiasa i'tikad tu hidup dalam hati kita berakal. Itu nakli. Tu akli. Kalau dia kata buat apalah nak dalil akal, Quran dah cukup. Memang Quran dah cukup, tapi engkau tengok macam tak berakal. Satu, guna-guna akal. Dan memang kita punya pentaklifan hidup ni pun pasal ada akal lah ditaklif buat kita. Ngaji, belajar, buat kerja. Dan buat kerja tu dengan berakal. Kalau tidak kata Allah Ta'ala, wahum qulubun la yaqiluna biha. Hati ada, otak ada, macam tak berakal je. Pasal apa? Tak boleh nak tafakur ke Allah Ta'ala. Macam mana tafakur? Tafakur bukan nanti duduk melengung tu tafakur. Bukan macam tu. Tafakur tu maksudnya sedar ni.
Tak ada daya upaya aku, melainkan Allah Ta'ala bagi. Tu apa kan? Takak mengaji action, la haula wala quwata illa la haula wala Allahu akbar. Ngajar boleh lah. Lepas tu je tak berakal lagi tu namanya. Itu bukan qaum yaqilun, tak. Itu qaum la yaqilun. Tak berakal. Pasal apa? Dia tak ada akal, dia tak pernah tembus pergi ke Allah Ta'ala. Macam tu kot. Dia tak boleh nak mengoyak tirai untuk menyingkap siapa di sebalik apa yang ada pada makhluk ni. Dia duduk makhluk je jadi keledai. Betul apa? Keluar daripada belenggu tu. La ilaha illallah. Allah jadi kita. Kita makhluk. Ini berakai. Mana ada kuasa kita? Pakai baju pun apa? Labis tu hadas sawba min ghairi haulin minni wala quwwah. La haula wala quwwata. Jalan pun la quwwata illa. Bismillah. Aku jalan ni dengan Allah. Ma'iyah. Ni mungkin yang maujud kan. Ta'alluq ma'iyah. Saja kita guna yang dah belajar kan. Ni belajar lalu faham angguk-angguk tulis-tulis lupa. Kan macam tak berakai je. Saja saya usik itu. Saya bukan berakai mana pun. Saja sebut balik usik itu. Yang mungkin lam yujad fi ilmillah, anahu lam yujad, yang sayujad itu akan datang. Ni mungkin maujud ni, tak boleh rasa ma'iyah Allah Ta'ala ni. Siapa? Ajar. Innallaha ma'ana. La ilaha illallah. La quwwata illa billah. Ni sebab kederat ni bagi rasa senang je. Hadirkan je la quwwata illa billah. Duk buat tu bismillah. Boleh buat tepat macam mana kita nak, tepat pula dalam kehendak Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tu azkar kita. Tu zikir kita. Tunggu kita diajar, dilatih kita dengan apa yang sepatutnya tu. Masya-Allah, bestnya. Tu yang laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tak ada guru kita asuh je ni, tak kenal kita Allah Ta'ala. Kenal ni hanya aras pengetahuan. Dia tak boleh aplikasi. Dia tak boleh apply. Hanya kenal Allah Ta'ala ni bukan kenal pun. Hanya ada aras pengetahuan, aras kefahaman. Dia tahu, dia faham, tapi dia tak boleh apply. Tak boleh apply mengikut kaedah taksonomi Bloom. Betul kan? Tanya cikgu-cikgu tahu kan? Tanya cikgi tak kerti. Cikgu. Maksud cikgu tak lalui proses pendidikan perguruan mengikut Malaysia punya sukatan lah kan. Tak faham lah tu. Belum faham. Belum tak faham. Bukan hang duduk belum. Itu belum. Ni belum. Apa benda? Dia ada aras. 7 aras tak? Ni ingat ada tu tak? Pengetahuan KPI. Apa tu? KPI, Key Performance Indicator. Apa benda tu? KPI lah, standard. Itu betul? Bukan. Itu lain. Lain ta'aluk. Lain tu. Dia ada 7 aras. Aras keboleh pencapaian seseorang dengan apa yang dia faham, kebolehan dia mencapai memaham, dan dia boleh proses apa ilmu yang dia belajar tu. Dia memulai aras pengetahuan dulu, lepas tu kefahaman, lepas tu aplikasi, lepas tu boleh banding beza, lepas tu lupalah. Jadi boleh banding beza makhluk Allah tu, aras tinggi tu. Tu kebat tu. Banyak yang apa? Banyak arah pengetahuan. Hafal je Allah kuasa, Allah ada, Allah kuasa, Allah kehendak, Allah ada ilmu. Tapi tak rasa pun ilmu Allah, tak rasa kita jahil. Jadi kita tak boleh apply, tak boleh aplikasi. Nama dia taksonomi Bloom. Tu apa dia punya aras tu dipanggil taksonomi Bloom. Nanti Google tengok, ada tak? Pasal ada jalan untuk pergi ambil tu, boleh je. Tujuh ajar macam ni. Ambil itu. Betul? Tujuan nak apa? Nak capai bagi Allah. La ilaha illallah. Supaya kita boleh apply dalam kehidupan.
Jadi apply tu macam mana? Sedaplah, ada perbuatan kita, ada asar makhluk kan. Suara tak ada, saya lah kan. Apa? Makan selasih, kembang semangkuk, ngetanggung kan. Sabab mana? Elok lah tu. Jadi elok punya. Jadi elok macam mana? La ilaha illallah. Makhluk aku pun tak boleh elokkan dia aku. Kena makan juga dia tu. Minum air tak boleh, minum air Milo tak mau. Tambah makan cabai, lagi tak ada suara dah. Itu pun cabai tu tak. Tapi yang ni sebab-sebab peraturan dia. Fitratullahi lati fataran nas alaiha. Dia la tabdila li khalqillah. Takkan bertukarnya peraturan ni. Macam ni. Buat sebab. Jatuh bangunan tinggi memang jatuh hati. Macam tu. Ada lubang terpecok, tergeliat aja. Jatuh 40 tingkat. Jatuh 40,000 kaki, hancur belerai. Apa tu? Sebab proses. Apa? Bagi lerai apa? La ilaha illallah. Dia nak tu apply, nak apply. Jadi kita belajar tauhid ni apa? Bukan ilmu untuk apa? Kan? Kalau ilmu untuk apa, ini kan jadi burung kakak tua lah. Allah Ta'ala suruh kita perhati tu, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha. Tak tengok langit bumi macam mana Allah Ta'ala naikkan langit. Nak naik bumi bukan senang. Nak naik lampu pun pasang berapa jam. Baru nak pasang tinggi tu. Cuba pasang 4 tiang macam. Naik belakang benang boleh. Mau keren naik. Nak angkat lampu tu pakai drone tak mau. Drone biasa tu tak boleh. Dia kena drone yang boleh bawa benih padi tu. Tak boleh beli helikopter chopper tu. Besar tu. Cerita apa ni? Afalam yanzuru ila sama fawqahum kaifa banaina. Ya Allah. La ilaha illallah. Dia boleh naik langit. Masya-Allah. Dia boleh naikkan langit. Langit tu ada. Tak nampak lah tu langit tu. Tak nampak pula tiangnya. Ya Allah. Kaifa banainaha wa zayyannaha. Ada hiasan pula tu. Bintang, bulan, matahari bergerak. Masya-Allah. Wa malaha min furuj. Takkan tengok ada kelompangan pada kejadian langit bumi. Masya-Allah. Kita tengok ni okey ke lah. Ada ke lubang tak tutup. Ada juga. Contohlah. Langit ada tengok lubang-lubang ada. Tirih ke apa, ketak ke ada. Malaha min furuj. Tak ada langsung. Masya-Allah. Masya-Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu apply dia. Apply dia guys. Sikitlah tu belajar aplikasi. Belajar aplikasi. Aplikasi ni apa kaedah dia? Kita dapat latihan. Nak dapat aplikasi kena banyak latihan. Kena latih to be. Latih to be. Tak ada saya tolong to be. To be sikit lah kan. To be apa? Pun cakap je to be. Nak cerita apa pasal tersebut akal tu bagi kaum yang khilun. Bagi akal. Bagi akal. Pegang pen je pun boleh jadi akal. Apa dia? Pen mesti ikut arahan tangan. Pen boleh tulis sendiri? Tak boleh. Pen mesti ikut apa yang dikenaki oleh tangan. Siapa dulu? Siapa muqaddam, siapa muakhir? Tangan muqaddam, pen muakhir. Betul? Kita dengar orang Ta'ala, siapa muqaddam, siapa muakhir? Allah muqaddam, kita muakhir. Bahkan dia qadim. Kita hadis. Tak ada, kalau pen takkan boleh tulis melainkan tangan yang menulis. Mana boleh kita ada melainkan Allah yang bagi ada. Tengok pen tu boleh buat tauhid tu. Ya Allah. La ilaha illallah. Kena tafakur sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati satu pada kita tu. Boleh apply kan tauhid ni. Amin. Saya bukan boleh apply mana, tapi bila baca kitab tu dia main. Tu yang seronok baca tu ke apa? Baca tu dia datang. Biar. Seorang-seorang payah. Betul saya bukan cerita lah. Memang saja nak bawa tak boleh. Nak bawa dia gagal. Jalan pusing. Tengok rumput.
buat satu. Boleh dia kena paksa, memang kena paksa, mula-mula kena paksa. Bila buat memang kena paksa kan. Latih tubih pun kena paksa. Kalau orang nak jogging ni kena paksa naik kan, susah payah naik bukit kayu basikal kena paksa. Dah biasa macam mana? Tak ada apa-apa lah. Jangan kata bukit macam tu, bukit batu-batu tu dia boleh naik basikal. Dia boleh ni dia break tarik belakang dulu. Terror ya. Dia boleh pusing. Untuk angkat pula. 2 tayar ya. Terror ya. Atas gunung tu, puncak tu, pemisah hujan atas bukit tu, dia boleh jalan atas tu. Pasal apa tu? Latihan tubih. Kalau di tauhid lah dia buat macam tu, masya-Allah, wali besar tu. Tapi kuali ngaji dah. Kita lah tu kuali tu. Ngaji tak nak. Kalau dia bersungguh dalam mengaji macam mana dia boleh naik sikar tu. Tok guru kita esok tu. Iya. Hebat lagi kambing gurun lah. Itulah kambing kalau ikut hebat lagi ni sebab naik bukit tu. Ni bukit pacak hari ni. Dia boleh naik. Jatuh pun tak tergolek. Bukit pacak tu. Kita kena pakai tali. Itu pun hebat tak kira lah, cik. Duk tengok tu ni lah. Kalau susah payah lah. Apa? Hiking. Rock climbing. Tu rock climbing. Hiking apa? Hiking pada bukit. Naik bukit tu ya. Ni rock climbing. Saja pergi cari tempat-tempat mencabar. Cabar nafsu kau tu. Sudah. Ikut nafsu tu kan. Kalau diikut kehendak Allah Ta'ala, bersusah payah macam tu macam mana? Quran 30 juzuk dalam dada, baca tak sangkut-sangkut langsung. Ni sangkut. Saya lah kalau kata orang lain tu. Bagi alasan lah, suara tak ada. Tak kucing. Saya lah tu, cerita orang lain. Ya Allah, ampunlah kami ni. Dalil akal. Sebuah akal teringat itulah bab-bab berakal ni. Banyak tak ada akal kita ni. Macam mana pun bagi dapat akal kuasa orang Ta'ala. Disebab nak dapat kuasa orang Ta'ala pun tak susah sebenarnya. Arah pengetahuan memang boleh tahu dah. Bahkan duk ulang ni je memang nisbah arah pengetahuan kalau tak di-apply kan, memang kita akan kata duk ulang ni je, memang ulang tapi kau tak boleh apply lagi. Tak boleh apply. Tak boleh nak melaksana. Macam saya duk pondok sama kan, ada budak-budak kata, "Ustaz duk ngaji Jurumiyah je." Memang ngaji Jurumiyah tapi kau tak boleh apply lagi. Tanya si mufrad tak ingat, alamat i'rab tak ingat, marfu' tak ingat, mansub tak ingat. Tu baru tanya-tanya gitu, belum apply nak baca kitab lagi. Ni daripada Malaysia pergi luar negara, balik ni pun baca kitab tak boleh lagi. Apa yang kau apply dengan ilmu kau? Belajar nahwu. Duk belajar ni daripada dulu. Habis tu kau tak boleh apply lagi, kena belajar. Sebenarnya kau bukan faham pun lagi. Kau rasa ni kau faham. Kau rasa macam dah faham. Baru arah pengetahuan, baru arah kefahaman. Engkau boleh aplikasi. Apatah lagi banding beza. Ni perbuatan aku, mana perbuatan aku, mana perbuatan makhluk, mana perbuatan khalik makhluk, yang mana? Yang tu pun ada orang bodoh kata dia, kita semayang, kita boleh semayang ke? Habis tu tak semayang, siapa semayang? Allah semayang. Nak mampu dia tak boleh banding beza mana perbuatan Allah, mana perbuatan makhluk. Tak boleh kenal yang situ. Mana yang wajib bagi Allah Ta'ala, mana mustahil pada Allah Ta'ala. Kita ni, kita bukan makan, Allah yang makan. Ni betul. Wa ma ramaita iz ramaita kata dia. Walakin Allah rama. Allah yang lontar, bukan kita lontar. Tu kalau kita makan, bukan kita makan, Allah yang makan. Kepala otak kau. Macam tu huraian Quran. Saja saya buka kepala otak tu pasal ada geng tu. Ada geng macam tu. Berapa ramai?
Kalau mencuri bukan aku mencuri, Allah yang mencuri. Siapa? Aku pandang memandang dia sentiasa. Tidak aku pandang dia, melainkan dia. Oh macam tu. Kalau aku sepak kau, tiada yang sepak dia melainkan dia. Ada masalah. Aku tumbuk kau, aku ambil duit kau. Macam mana? Duit aku. Tiada duit dia melainkan dia. Tiada duit aku melainkan aku. Bukan dia engkau. Engkau dengan aku sama. Siapa? Dia dengan aku. Boleh? Faham sebab? Itu ngaji sekat tiang tu jadi ngaji Pak Pandai ya. Pak Pandai ngaji tauhid ni kau. Nama pun Pak Pandai. Apa Pak Pandai? Pak Pandai ni apa? Orang PhD. Dia satu simbolik untuk menunjukkan bodoh je. Cerita bodoh cerita Pak Pandai ni. Dia tengok sungai ada ranting kayu, dia nak lintas, jambatan tak ada. Dia tengok ada ranting-ranting yang ada kapur-kapur tu, tengok ada semut beratur lalu seberang sungai. Dia kata apa? Weh, banyak semut boleh lalu atas ni. Seorang lah. Bapak Pandai seorang apa masalahnya? Bijak-bijak belum jatuh. Tu bodoh. Pak Pandai tak faham apa yang sepatutnya. Jadi ada arah baru pengetahuan, baru kefahaman, belum boleh apply lagi. Apatah lagi nak boleh pandai beza. Kita belajar tauhid ni sampai boleh antara khaliq dan makhluk ni boleh faraqna, boleh imtiaz, boleh apa lagi, boleh ada pehcan, kenal sungguh apa mana hak Allah Taala, mana hak makhluk tu. 24 jam ni boleh. Oh, ni hak Allah, ni hak aku. Mana hak makhluk, nama makhluk hak mana, hak Allah Taala hak mana. Jangan sampai lagi hak makhluk pun kata Allah Taala, aku tak tengok semua ni, melainkan semua tengok Allah Taala. Kau tengok Allah Taala, bukan tengok makhluk ke? Tak, aku dah lain martabat, aku tengok semua Allah, 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 Allah. Semua duk zikir Allah Taala. Macam tu musyahadah. Bodoh namanya tu. Mengarut. Mana boleh musyahadah Allah? Tengok Allah lah nak boleh. Dia mesti kaedah macam kenal ni. Tengok saya duk pakai macam ni. Saya kenal ni. Tengok ni. Ustaznya. Oh kok Allah khaliq. La ilaha. Itu musyahadah orang Taala. Tengok matahari. Bukan tengok Allah, bukan tengok Allah. Tengok matahari. Dia tengok Allah. Tengok makhluk Allah Taala. Tapi musyahadah Allah buat matahari. Itu musyahadah. Boleh faham? Tengok kita. Nampak kita takkan tengok Allah. Macam mana ni? Allah pergi jadi aku. Itu musyahadah, itu tauhid. Saja nak meluruskan kefahaman-kefahaman. Ada orang kata, tak ada sewil itu. Itu sewil tu. Nak tengok sewil tu tak mana? Bukan dia ajar, aku tak tengok aku, melainkan dia yang tengok dia. Aku tak tengok aku, melainkan dia yang bagi tengok aku, yang dia tengok dia. Apa benda tu? Bukan macam tu. Tapi tengok ni kita, apa yang aku tengok ni tiada lain melainkan ciptaan dia. Aku datang daripada dia. Inna lillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Lebur kan diri kita rasa, diri kita rasa berhajat pada dia tu, hidup kan dia. Itu istilah kaedah ilmu iman, amal iman. Itu ilmu amal iman. Amal iman itulah tak ada dalam kitab. Tu dengan celoteh saya je. Yang tu kena berguru. Baca dia, baca. Kau ayah baca aja. Tambah suami baca, isteri dengar. Isteri baca, suami dengar. Baca. Faham belum tentu. Jadi nak faham mana faham. Guru pun apa proses faham sebenarnya? Dengar je. Ambil perhatian je sikit. Siapa lagi faham sebenarnya? Allah, oleh dia juga. La ilma lana illa ma'alam tanah. Ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang zikir juga la ilaha illallah. Pokoknya zikir mulut je, hati tak ada. Itu yang tak seronok zikir. Satu yang zikir kalau ikut ulama kita aja bukan laju-laju. Pelan. La ilaha illallah. Bukan kira suara sedap, suara tak sedap tak apa, zikir. Yang penting zikir. Tak ada pun zikir dalam mulut. Untuk membiasakan yusa'idul lisanul qalba, mulut boleh menolong hati hadir, boleh hadir.
Hati tu tak buat kerja, kena kerja lah hati. Macam mana hati nak kerja? Fikiran kena ada ilmu untuk macam mana nak hadir. Okay. Sikit sana sambil-sambil tu. Pasal apa? Akal. Okay. Pasal kita bab lain ada akal. Tengok lagi nasi lemak. Oh sedap ni. Oh malah sedap masak ni. Cepat aja. Dia punya idrak tu cepat tu. Sedap ni. Menyegarkan. Enggak. Dengan makhluk sedap ya. Mudah segar. Tapi nak rasa ke Allah Ta'ala pudar. Budak. Lembab. Patutnya macam mana? Segar ke? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Antar Razzaq. Patutnya segar macam tu. Tak tahulah kalau boleh 24 jam macam tu best lah. Best buat kerja ya. Yang tu jampi tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dapat macam tu tak mau ya. Bukan jampi buat tu. Buat tu latihan. Jampi sikit supaya apa? Mudah mengaji. Tak mau ya. Kena ulang, baca, ulang 5 kali tak mau ingatnya. Fal ilmu mana mau 5 kali 50 kali tak ingat 500 kali lah ulang. Ini 3 kali ulang udah tu. Mana mau ya. Nak sikit semangat. Saja kira sikit gitu ya. Gurau je tu sambil-sambil. Astaghfirullah. Dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat kudrat. Berlambak lah sebenarnya. Tapi atas baca kita baca juga lah. Kerana bahawasanya jikalau tiada ia bersifat kuasa kala, Allah tak kuasa, nescaya adalah ia bersifat dengan lemah. Maka jikalau lemah ia, nescaya tiadalah diperoleh suatu jua pun daripada sekalian alam ni. Jadi tak ada apa lah. Ni ada apa-apa lah. Macam-macam ada. Apa ni? Ni kita ni kesan daripada kuasa dia lah. Kan kita belajar prinsip awal-awal dia ajar kita bab ketahanan apa dia. Kita ni makhluk semua adalah natijah hafal Allah Ta'ala. Ni natijah perbuatan dia. Kalau ni sebab-sebab ni semua ni natijah perbuatan tukang, betul tak? Ni natijah petani, ni natijah JKR, ni natijah LAP kan gitu kan. Ni natijah ahli sains, ni natijah saintis, ahli kimia, ahli fizik, ni natijah ahli biologi, ni natijah kan natijah semua tu makhluk keluar tu semua natijah hafal Allah Ta'ala. Senang je buat. La ilaha illallah. Keluar tu sikit. Tengok ni natijah ni, dia orang ni pasang, ni orang ni tanam, ni orang ni buat. Ada orang makhluk. Cepat pula faham. Ambil up sikit lagi. Apa dia? Semua natijah fa'al Allah Ta'ala. Ni Allah, dia khallaq, ni dia fa'al. Dia apa? Dia zari'un. Dia yang menubur. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah az-zari', Allah al-khaliq, dia al-musawwir. Ni rupa kelapa sawit, ni rupa kelapa, ni rupa batu, ni pasir, ni batu, ni kerikil, ni batu kapur, ni granit. La ilaha illallah. Dia yang musawwir, dia khaliq, dia al-bari. Dia fa'alul lima yurid. Yang ni ada pendek, yang ni ada gemuk, yang ni ada panjang, yang ni perangai ni, yang ni suka melawak, yang ni menangis, yang ni serius, ni pendiam, yang ni penidur. Ada je. Yang ni pemakan, yang ni tak ada, yang ni pemasak, yang ni dia wali. Ada je. Yang ni kau apa benda dia cakap tak tahu. Ada je macam mana? Fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa kedak dia. Macam mana pun yang ni tak betul. Betul yang ada. Ni salah, luruskan dia. Yang ni bodoh, dah alimkan dia. Yang ni miskin, senangkan dia. Yang ni kaya, suruh belajarkan dia, tunaikan tanggungjawab dia, bagi motivasi dia. Itu kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab. Saja sebut macam mana nak apply tu, kita duk belajar apa ni. Jadi jikalau kata dia lemah, tak ada apa daripada alam ni. Betul, alam ni menunjukkan kuasa Allah Ta'ala. Berapa kali jumpa dah, tak pandai-pandai juga. Belum lagi lah. Aras pengetahuan, bila baca kitab pun ada pengetahuan. Tak baca kitab, tak ada pengetahuan.
Kita bukan ulul albab, ulul lambab namanya. Saya selalu ulang lah tu. Sebutnya ni lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi jadi kita ulul albab. InsyaAllah. Bukan syarat pergi masuk sekolah ulul albab tu. Masuk ulul albab jadi ulul qawmi ya'khilun. Boleh berakai tak mana? La ilaha illallah. Jadi kalau di tak kuasa tak ada alam ni, serta adanya kelihatan dengan mata kepala. Sedangkan alam ni duk kelihatan dengan mata kepala. Mata kepala kita tu pun alam lah. Mata kepala kita pun alam. Yang ditengok oleh mata kepala kita pun alam. Mata kepala kita pun alam. Kita pun alam itu. Jadi kita tu tanda kudrat Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tak khalaqtani, kau yang buat aku ya Allah. Serta ada kita ini, serta ada kita ni. Baik. Jadi kalau kata dia lemah, nescaya ada kita ni dalam alam ni, semua kelihatan kita semua ni adalah mustahil. Kalau dia tak kuasa, ada kita mustahil. Sedangkan ada kita, maksudnya ada kuasa dia lah buat kita. Cuma kita ni di atas, kita tergurur macam tu, kita terhijab daripada faham Allah Ta'ala. Kita rasa kita ada dengan hanya tak melihat kita ada, tak boleh musyahadah kepada Allah bagi ada kita. Itu masalah kita. Itu sebenarnya masalah kita. Kita jadi tak berakai. Kita tak ada pakai. Kita tak boleh nak ambil pernyataan ulama' dah bagi formula pun apa. Aku ni natijah perbuatan Allah. Allah bagi ada aku. Tak boleh nak hidup tu. Kalau boleh hidup tu, nak zikir bukan gaduh, tengok langit bumi, tengok tangan je. La ilaha illallah. Buat yang ni tak? Darah. Macam mana boleh? Putih, merah. Ada darah Lepas tu elok merah je. Kenapa tak kelabu ke hijau ke, warna pink ke? Kenapa merah? Kenapa sini tak nampak? Tak nampak pun. Kenapa sini boleh nampak? La ilaha illallah. Dia yang buat apa sistem. Ya Allah. Sini dengar jantung, sini tak dengar pun. Tak ada pun. Apa? La ilaha illallah. Urusan dia. Tapi kena buat kerja lagi. Maka nyatalah kalau itu wajib bagi zat Allah Ta'ala tu bersifat kudrat. Siap. Nisbah faham sekali tu memang ada. Jadi kita punya kerja sekarang apa? Belajar macam mana nak boleh hadir hati Allah kuasa. Ulama kita pun sebut macam ni, tak akan boleh hadir hati melainkan kau mulakan dengan zikir. Tak ada jalan lain. Mesti zikir. Tak ada jalan lain untuk boleh hadir hati kau adalah zikir. Zikir. Dengan zikir tu, sebab tu lembut hati, sebab tu boleh kenal. Semata-mata nak boleh kenal tanpa zikir tak boleh. Mesti kena zikir. Dia syarat. Macam kita nak masak, ada beras, ada air, ada api, macam mana? Tak buat, tak mahu. Kena buat. Itu disebut nak masak. Yang ni macam mana nak bagi lembut hati? Dia kena buat. Buat apa? Zikir. Fikir. Cuma kerja dia dalam bentuk macam tu. Nak masak, boleh ambil dapur, tak boleh nampak kesan dia. Zikir ni tak nampak kesan dia dengan mata. Bahkan kadang-kadang berapa ramai orang meremehkan dengan zikir ni. Ada. Tambah yang tak bagi zikir, tambah kita zikir Allah ni tak ada faedah. Astagfirullah. Gila apa? Zikir dah besar benda-benda paling faedah tadi. Zikir dia. Tapi dengan zikir saja tak mengaji tak boleh juga. Dia tak tahu nak zikir nak bawa apa. Dia tak tahu pula zikir ni nak pergi mana. Dan apa tujuan zikir. Dia tak pergi. Pasal tahunan dapat bimbingan. Sikit sekali lalu. Jadi maka nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat kudrat. Artinya kuasa mengadakan dan menidakkan. Baik. Adapun dalil nakli tanda yang menyatakan wajib zat Allah Ta'ala bersifat iradab. Firman Allah Ta'ala, innama amruna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Ni lain sikitlah yang selalu daripada yang kita dengar kan. Kita selalu dengar
Innama amruhu. Lagi ada orang kata, ustaz salah kot ayat Quran ni ya. Bukan innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun ke? Engkau ingat ayat Quran tu satu ayat je ke? Tengoklah ayat lain sama. Tu jom ngaji Quran. Bagilah reti sikit. Oh ada lagi ya ustaz. Ya Allah hai. Macam sikit lah bunyi gitu. Ada lagi ke? Ada. Tu yang ngaji. Ngajilah lagi. Banyak lagi ayat Quran, bukan seketui dua. Tapi tang uslub kun fayakun ni saya ingat saya dua ni lah. Innama amruhu innama amruna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Yang format dia macam tu, yang ada kun fayakun belakang tu. Ingat yang dua ni lah. Ada lain lagi. Kena scan pula, nak scan pula. Tak ada alat scan pula. Satu ngaji baca Quran. Artinya sesungguhnya pekerjaan bagi kami, masuk kerjaan ni urusan kami ni, kata orang Taala. Sesungguhnya pekerjaan bagi kami sesuatu apabila kami kehendaki akan mengadakan dia. Macam ni, sesungguhnya pekerjaan bagi kami sesuatu ni apabila kami kehendaki akan mengadakan dia sesuatu. Itu baca tu. Kami katakanlah baginya sesuatu itu, baginya nya tu apa? Badalnya sesuatu itu adalah engkau, ya. Jadilah engkau, adalah engkau, maka adalah ia. Bila Allah Ta'ala kalau dengan terjemah tu, bila Allah Ta'ala kata adalah engkau, maka adalah ia sesuatu. Terjemah macam tu. Apa maksud adalah engkau, adalah sesuatu? Apa maksud? Yang itulah nak faham istidlal iradah. Jadi ayat Quran yang sama, ada orang yang baca jadi sesat. Macam mana? Terjemah sekali lalu macam mana? Hanya saja urusan kami, Allah Ta'ala bagi sesuatu. Bila kami nak mengendaki sesuatu, an-naqula, kami akan kata kun fayakun. Kami kata jadi. Itu terjemah tak? Jadi Allah Ta'ala nak bagi jadi macam mana? Kun. Apa kun apa? Jadi Allah kena kata jadi baru jadi. Kalau Allah Ta'ala tak kata jadi, tak jadi. Oh macam tu fahamnya. Sesat fahamnya tu. Bukan saya kata, Allah yang kata. Kan dia kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Dia kata jadi. Dia kata jadi. Allah kata jadi. Jadi dia nak bagi jadi kata tu, nak bagi jadi tu macam mana? Dia kena kata jadi. Oh jadi kun. Itulah kun fayakun. Oh. Sampai adalah ilmu mempertahankan diri nama apa? Kun fayakun. Oh, zikir. Ilmu kun fayakun. Boleh. Oh, lumpuh terus. Tapi syarat mesti musuh tu nak serang. Oh, kena pasang api dulu. Pasang api. Istilah. Mesti penyerang tu marah kita. Tunjuk ni, praktikal, gelanggang. Oh, pegang parang. Kun fayakun. Nak cerita kun fayakun ni. Ni ilmu kun fayakun. Oh. Kita duduk dia yang keliling ni, pegang pasang parang, pisau, betul-betul ni. Mesti dia marah betul. Macam ni. Kayu. Oh. Orang ni relax. Ni serang. Masuk. Dia angkat parang yang katuk. Nak jurus apa? Ni jurus lumpuh. Ni jurus kaku. Keras tu. Ni jurus apa? Jurus terbakar. Ni jurus beku. Oh, kun fayakun. Nak belajar daftar RM5,000. Oh, punya komersial lu macam. Belajar ilmu tu. Kalau betul ilmu tu kun fayakun, ini ilmu wahyu kata ni. Bahal. Kalau tak engkau wahyu, gurur tu jaga weh, jaga.
Orang Melayu kalau sebut ilmu macam tu, lagi tanya, ada tak ajar tu? Ustaz nak belajar kat mana ilmu tu? Aku tanpa lagi. Aku ajar tauhid tau. Aku kan ajar ilmu kun fayakun macam tu. Kau nak kau pergi cari. Mampu sendiri aku tak tanggungjawab. Pasal bukan itu matlamat mengaji dia. Ada orang menggunakan istilah kun fayakun tu nak menunjukkan seolah itulah ilmu yang kita kena belajar. Sembahyang pun tak. Sembahyang pun siapa? Tak sembahyang tak jadi. Oh, jadi pasal apa sembahyang? Pasal nak bagi jadi. Kau tak jadi. Kau zikir lah banyak-banyak, tak sembahyang jadi. Jadi nak bagi jadi kena jaga sembahyang. Oh, sebelum ni tak sembahyang pun. Pasal nak bagi jadi ilmu kun fayakun tu sembahyang. Tak kena Tuhan kau punya. Rupanya sembahyang ke apa? Pasal nak dapat ilmu kun fayakun tu. Oh, nampak macam ahli tauhid. Nampak sembahyang rupanya ingat kenal siapa yang disembah. Rupanya pasal nak dapat ilmu kebal, ilmu tu kun fayakun tu. Sikit ke sana. Jadi apa maksud kun fayakun? Kata jadi perlu ke kun. Dah. Ini satu kiasan bahasa. Inilah dalil iradah dia. Aradna tu satu. Kun fayakun tu nak menunjukkan ada iradah Allah Taala jadi selalu. Allah Taala tak pula bersyarat dan tak perlukan untuk kun untuk jadi satu. Ni Al-Quran kata terjemah zahir macam tu, tapi itu bukan murad, itu bukan maksud. Saya ngaji ada tok guru kata ayat macam ni macam kita sebut, alah yang ni sekelip mata je. Ni tu. Dia nak buat tu kata sekelip mata. Tak nampak kelip mata pun. Astagfirullah. Benda. Bukan kaitan dengan keselip mata tu. Tengok dia buat kerja tu tak kelip mata pun. Kelebuahnya saja, cuba kupai wahnya lah. Alah senang je sekejap, kelip mata aja. Punya. Contohlah kan maksud. Apa maksud kelip mata tu? Senang. Sebentar je. Tengok kawan dah lama copnya rupanya. Dia pegang tu, cop tak ada. Oh, cangkui dia cangkui. Cangkui. Buat apa? Kopeknya. Nak tengok. Ambil tu dia pegang, dia letak jangkul, ambil nyor tu, siap. Kan kelip mata tu. Tak kelip mata pun astagfirullah. Tak faham bahasa apa. Itu sekelip mata menjadi pula. Saya nak ajar bahasa tu kan, dengar. Saya nak cerita bahasa. Pasal ada orang sesat bahasa tu, dengar. Okey. Ni apa? Ni nak masak tom yum apa? Kacang je. Saya bukan nak masak kacang lah. Saya nak masak tom yum. Kacang je. Bukankah saya kena bawa kacang? Bukan. Apa warna kacang? Senang. Kenapa kacang? Bukan kena beli kacang. Nanti saya beli kacang lah. Masak tom yum je. Melengung tu kan masak. Kacang. Ni kun fayakun. Allah Ta'ala nak bagi jadi semua langit bumi apa makhluk ni. Kun langit, kun bumi. Kun ada macam tu? Bukan. Untuk apa masuk kun? Mudah, senang. Mudah senang tu maksudnya apa? Ada iradah dia jadi selalu. Tak perlu alat, tak perlu perkakas. Itu masuk kun fayakun. Macam tu, tak perlu alat tu. Kata buat langit 5 hari, 6 hari. Buat Nabi Adam daripada tanah lumpur apa-apa tukar jadi satu. Nak jadi air, menjadi kita pun daripada nutfah alaqah mudghah, lepas tu khalqan min ba'di khalqin fakasawna lanal izam lahma apa semua tu orang pun jadi besar. Apa tu? Kata kun fayakun. Nisbah kuasa dia kena iktiraf kun fayakun. Tapi dia proses buat kita macam mana? By time, by proses. Dia tak hajat pada proses, tapi dia buat kita with proses. Dengan proses itulah yang tu yang perlu kenal dia. Kalau tidak kita akan balik pada proses, balik pada makhluk. Satu dalil tu nak menunjukkan semua ni iradah Allah. Okay. Saja sebut ada benda-benda celaruan. Pasal ada orang celaru dengan ayat Quran ni. Satu bahaya faham Quran hanya dengan terjemah. Ada kadang guru yang huraikan dia macam tu. Dia sendiri bukan pandai. Guru yang cerita itu kata dia Allah Ta'ala nak buat satu ni dengan kun. Pasal kun baru fayakun. Kun baru jadi. Tadi kun bertahan diri tu satu hal. Ni ada pula ajar macam tu. Tak ajar pun bertahan diri, tapi dia kata nak bagi jadi ni Allah dia kun. Tu pun dia kata macam ni. Tu yang ada lagu tu, kun anta tu.
Kun anta. Oh, kenapa? Atau kun fayakun lah. Astaghfirullahalazim. Ada kun anta. Ada lagu kun anta. Macam mana lagu dia? La nahtajul mala kai nazdadu jamala jawharnahuna. Oh, tu dia lah. Kalau bunyi sikit. Tak ingat saya. Saya bukan kaki lagu kan. Jarihin. Kainahnul jamala. Itu kan lagu dia. Tak payahlah. Faga dah lah tak sedap. Lirik pun tak ingat. Udah. Cukup. Aku tak menyanyi. Katakanlah. Katakanlah bagi suatu, maka adalah engkau, maka adalah ia sesuatu seperti barang yang kami kehendaki. Jadi dah ambil istidlal nafs ni macam mana? Tak mana? Iza aradna. Aradna tu lah. Macam mana? Aradna tu daripada arada, yuridu. Aradu. Aradna tu kan tu khunna kan. Aradna. Bila arada yuridu iradah. Bila ada aradna tentulah subut iradah, sebab tu dia boleh aradna. Yang tu kena ngaji bahasa sikitlah. Nak faham istidlal dengan bahasa Arab. Yang tu memang kena bahasa Arab. Kau dah tak pandai. Itu nak faham bahasa Arab berapa lama nak pandai mengaji tu? Try tengok, tak sama tahap orang. Baik, itu senang nak faham Quran. Belajar insya-Allah Allah Taala mudah kita insya-Allah. Baik. Selesai. Adapun dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Taala itu bersifat dengan iradah. Okey, dalil akal. Yang ni pula. Akal inilah kita nak pakai hari. Apa dia? Kerana bahawasanya jikalau tiada ia bersifat dengan menghendaki pada mengadakan sesuatu daripada segala alam ni ataupun pada menidakkan dia, nescaya adalah benci tiada dengan kehendaknya. Nescaya adalah benci, maksudnya karaha. Nescaya adalah lawan bagi iradah tu benci. Maksud benci ni tak ada kehendak. Apa benci? Tiada dengan kehendaknya. Tiada dengan kehendaknya tu tafsir bagi benci ataupun badal bagi benci. Benci tu apa dia? Itu khilaf, bukan khilaf apa? Lawan bagi iradah. Memang bahasa kita lama karaha, iradah lawannya karaha. Apa ni iradah? Kehendak. Karaha benci. Apa benci tu? Bukan benci maksudnya aku bencimu, kan? Benci tu apa? Tiada dengan kehendak. Baca kitab tu. Tu kaedah baca kitab tu. Sekali lagi tengok. Jikalau tiada bersifat dengan menghendaki pada mengadakan suatu daripada segala alam ni ataupun pada meniadakan dia, nescaya adalah ia benci. Nescaya adalah benci. Benci ni apa? Bahasa Arab karaha. Apa makna benci? Tiada dengan kehendaknya. Bukan benci tiada dengan kehendaknya. Bukan baca itu nescaya adalah benci. Apa makna benci? Tiada dengan kehendaknya. Okey. Belajar cara uslub kitab lama ni. Kalau uslub Arab ni apa dia? Nescaya adalah benci. Itu khabar bagi nescaya, jawab bagi jikalau tiada bersifat dengan menghendaki, kalau tak ada iradah pada mengadakan sesuatu pada segala alam ni ataupun pada menidakkan dia, nescaya tu jawab adalah dia benci, adalah dia bersifat karaha, di sebalik daripada iradah. Apa makna benci? Badal dia, atau badal. Tiada dengan kehendak. Tiada dengan kehendaknya adanya alam ini. Mustahil, subhanallah. Jadi kalau tak ada kehendak, nescaya dia buat tu dengan tak ada kehendak, mustahil. Dan kita nak faham mustahil macam mana? Pasal kita dah faham dah, makhluk semua natijah perbuatan Allah. Takkan dia buat dengan tak ada kehendak dia, dan takkan ada kehendak dia melainkan dengan ada ilmu dia, dan takkan ada perbuatan dia, kehendak dia dan ilmu dia melainkan sabit hayat dia. Okey, siap. Itu yang setiap yang berbuat mesti 4 sifat ni sabit. Dua kita belajar lepas. Apa dia? Mesti dengan apa pada makhluk ni sabit 4 asma. Awal-awal kita belajar itu. Apa dia? Hayyun, alim,
murid, kudrat. Paling dekat yang kita faham apa? Kudrat. Tu yang ulama sebut kudrat iradat ilmu hayat dulu. Apa dia? Kudrat iradat ilmu hayat. Kenapa ikut tertib tu? Mesti kita perasan kudrat dulu. Ni siapa ni? Ini tukang lah buat PL. Mestilah ada kehendak, mestilah ada ilmu, tentulah dia hidup, takkan dia mati. Dia mengikut sekuens berfikir. Jadi kita tengok apa? Tengok asarul kudrah dulu. Dah ada kudrah mesti ada iradah. Sebelum mesti ada iradah. Sebelum tu mesti ada ilmu. Ada ilmu mesti sabit hayat. Pasal proses untuk buat dia bermula dengan ilmu hayat dulu. Bila ada hayat ada ilmu. Ada ilmu baru ada iradah. Baru iradah baru ada kudrah. Baru dia akan pelaksanakan dengan kudrah dia. Kalau disepah nak buat dia daripada hayat, ilmu, iradah, kudrat. Tapi disepah nak kenal apa yang ada pada pembuat, ini dia buat. Tentu ada kehendak, tentu ada ilmu, tentu sabit hayat. Tu cara nak memaham mengenai kawan-kawan. Nampak? Dia ajar cara berfikir. Inilah ilmu akal, ilmu ta'akul diajar oleh satu ulama, tutup guru kita untuk boleh faham siapa orang Allah. Yang ni pun apa? Sangat asas. Belajar apa? Kudrat, iradat, ilmu. Ya, empat ni memang setiap penciptaan mesti sabit empat ni pada pencipta. Khas kita sebut Allah Ta'ala, Tuhan kita. Mesti ada sifat ni, tak boleh ternafi. Setiap perbuatan, setiap apa yang ada pada makhluk mendalilkan kudrat, iradat, ilmu, hayat pada Allah Ta'ala. Daripada segi kita nak berfikir, kita ambil daripada kudrah dulu. Ya. Daripada segi pada Allah Ta'ala, dia nak buat, kalau itu pun dekik dah berfikir je. Allah dia tak perlu prosesnya tu tak. Tapi disebab berfikir, tentulah nak buat sesuatu mesti bermula dengan hayat. Orang tak ada hidup, apa nak ada pada dia? Dah ada hayat mesti perlu besar sekali ilmu. Pasal tak ada ilmu takkan ada kehendak. Orang tak ada ilmu agak-agak ada kan tergi nak masak? Mustahil. Mesti ada ilmu memasak, pun nak masak lah. Ada kehendak masak, lepas tu kedekat tak ada, dah lumpuh, tangan pun dah paralyzed, lumpuh macam mana? Dah apa ni? Stroke pula kan. Agak-agak dia chef dulu macam mana? Tak ada dah kehendak dia. Siapa? Kedekat dah tak ada. Tambah tangan duk macam ni. Macam mana? Mulut dah herut dah. Mata macam nampak. Macam mana? Agak ada kedekat tak? Ada kedekat, ada kehendak. Tak ada lah. Siapa? Kedekat dah tak ada. Jadi orang yang nak boleh buat ni mesti ada ilmu, ada hayat, ada ilmu, ada iradat, boleh buat. Jadi setiap yang berbuat mesti sabit pada dia kudrat, iradat, ilmu, hayat. Demi berfikir tu mesti pergi betul proses. Memang macam tu proses pun. Man tak boleh baca kitab ada teringin nak baca kitab. Bagi kitab beri tak nak. Baik. Seperti contoh kata tak ada kehendak ni seperti bahawa adalah ia dikerasi orang. Adalah ia Allah Subhanahu Wa Taala dikerasi orang, maksudnya dipaksa oleh sesuatu yang lain. Subhanallah. Dikerasi orang. Ia akan dia tu jadi maf'ul tu pada menjadikan dia menjadikan alam ni. Maka yang demikian itu tiadalah ia Tuhan. Kalau kena ada yang memaksa, yang mengerahkan dia, yang ada satu energy force dia, somebody force, seseorang paksa. Allah Ta'ala buat satu, subhanallah. Nescaya tiadalah ia Tuhan yang asa. Dia bukan asa lah, itu pasal ada yang boleh paksa dia. Tentu kita berdoa bukan dapat tu di atas kita paksa, kita minta orang tak lah, bukan. Dia yang bagi kan? Kita berdoa tu pun dia bagi, kita berdoa. Pasal tu kita berdoa. Inilah nak mengaji supaya kita faham. Oh, aku berdoa pun dia bagi. Untuk kita minta-minta dapat. Macam mana? Alhamdulillah. Jangan seronok kita minta tu, tapi seronok Allah bagi tu. Alhamdulillah. Dia bagi aku minta, dia bagi aku. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau kita tak faham bab ketuhanan, aku minta, aku dapat. Minta. Jadi walaupun dia minta ke Allah, tapi dia rasa dia minta, dia dapat.
Jadi aku minta, Allah Ta'ala takkan sia-siakan permintaan aku. Dia akan rasa hebat kat dia. Dia bukan rasa hebat kat Allah Ta'ala. Tak kena sudut pahaman ketuhanan. Dia atas pahaman usaha betul lah, tapi ketuhanan tu kena murni lagi. Apa dia? Aku minta dulu pun dia yang bagi aku minta. Dah aku minta dia pula bagi. Dia bagi pula. Dia nak bagi ni, dengan dia bagi aku minta, dia bagi. Supaya aku kenal bahawasanya ni datang daripada dia, bukan daripada aku. Tak ada daripada aku, bahkan semua daripada dia semata-mata. Minta tu pun daripada dia. Itu minta. Ya aku tak minta pun dia bagi. Aku hidup pun aku kan pernah minta aku hidup, dia bagi. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tauhid. Itu tauhid. Bukan perlu tauhid ni dia bagi nampak, aku nampak dia, dia tiada pandang dia melainkan dia. Ingat sikit tau. Ada orang yang tu dia nak makrifat. Makrifat besar bila kita boleh faham, ya Allah kau jadikan aku. Itu besar sekali. Nak boleh tenggelam tu nantilah dulu. Tenggelam apa, terapung tak boleh. Saja sikit bahasa-bahasa gitu kan. Jadi kalau ada mengerasi dia, tiada dah dia lagi Tuhan yang asa. Yang ada lagi yang lebih daripadanya. Dia tiadalah dia Tuhan yang asa. Pasal apa? Pasal ada lagi yang lebih daripadanya daripada Tuhan. Lepas tu takarnya sahaja ia yang lebih daripadanya. Lepas tu takafroh ia menjadikan alam ini tiada dengan kehendaknya. Nescaya adalah alam ini qadim, adanya bersamaan dengan adanya Allah Ta'ala. Itu asa atau terperangi oleh Allah Ta'ala. Itu menjadikan macam tu. Apa nak baca Jawi tu lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Lebih panjang tu. Ustaz. Jawi ni tepat-tepat menjadi sekarang dia susah sikit. Ejaan dia pula bahasa dialek dia ke apa ke ni. Takar ni kadang makna ukuran ke. Ada lagi yang lebih daripadanya. Takarnya saja ia menjadikan. Kena tengok tu perkataan bahasa takar tu. Takarnya saja. Takar. Menjadikan alam ni. Nanti kena tanda tu pasal bab bahasa Jawi ni memang kena baca kitab Jawi, ada tempat yang memang tak boleh nak faham Jawi tu. Kadang bukan salah dia, dia masalah kat kita. Kita tak ada keupayaan nak faham bahasa Jawi ni tu. Mengaku ialah bodoh. Wallahu alam. Tiada dengan dikehendakinya, nescaya adalah alam ni qadim. Kalau kata Allah Ta'ala buat dengan tiada kehendak dia, nescaya alam ni qadim. Pasal bukan kehendak dia, dia tak jadi. Allah ada, alam ni ada pula itu. Bersamaan dengan ada Allah Ta'ala qadim, alam ni qadim. Pasal apa? Alam ni bukan Allah Ta'ala bagi jadi, dia tengok ada je. Itu masuk takar tu rasanya. Takar ni sedia ada. Dia tak jadi gitu bukan dia nak bagi jadi, takar gitu. Kalau kata bersamaan dengan Allah Ta'ala itu, mesti nafi jugalah asa Allah Ta'ala, menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala, jadi tak asa lah. Siapa? Ada satu lagi yang qadim punya dia. Apa dia? Alam ni. Atau dengan lupanya, ataupun buat dengan lupanya. Subhanallah, mustahil juga. Dan lagi Allah Ta'ala pada menjadikan alam ini tiada dengan sekendaknya. Begitu juga buat dengan bukan dengan kehendak dia. Kalau lupa pun istilahnya bukan kehendak. Jadi antara makna bukan kehendak ni apa dia? Dengan lupa, dengan tak sengaja,
Jadi takar tu dengan makna tak sengaja apa tu kot. Nescaya nafilah ilmu pada Allah Ta'ala. Jadi kalau lupa ternafi ilmu. Manakala nafilah ilmu, nescaya nafilah iradah. Manakala nafi iradah, nescaya nafilah kudrat. Apabila nafi kudrat itu, nescaya tiadalah diperoleh suatu daripada alam ini, dan nafilah alam serta adanya ini mustahil. Maka nyatalah lagi wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat iradah, artinya menghendaki. Dan ketiga daripada bersifat mani itu iaitu hayat. Situ lah dulu. Jadi yang tu dia nak menunjukkan nama-nama sifat yang lawan bagi sifat iradah tu. Bila tak ada kehendak ni apa? Lupa, lali, lalai. Kalau kitab lain disebut dengan tabiat, dengan ilat, buat dengan berkerana. Itu istilahnya bukan dengan iradah. Itu buat dengan tak ada kehendak, tapi ada sesuatu yang terjadi yang lain daripada kehendak dia. Buat dengan lupa, buat dengan jahil, buat dengan dipaksa, buat dengan lalai, buat dengan elat, buat dengan tabiat, buat dengan berkerana. Semua tu istilahnya bukan buat dengan kehendak. Mustahil sekalian perbuatan yang bukan dengan kehendak Allah. Lupa, lali, lalai tu, ilat, tabiat tu disebut. Takar tu rasa situ tu, mana situ dah rasa. Tapi makna betul wallahualam, tanya pada ahli dia, orang tua lama-lama apa pasal kena ngaji cuai ke tu, tak pergi ambil bahasa lama tu. Tu tanda ngaji dulu tidur kot. Jadi hamba tidur satu, saya bukan marah sangat. Saya pun pernah ingat ngaji tidur. Saya tak adalah ngaji ni tu dia open, eyes wide open. Ada ketika letih lain je ke. Ini kita mengaji pun 5 kali je kan sehari kan. Tu pun kalau tak ngaji malam. Saya ngaji dulu bukan 5 kali. Kalau dengar arwah Tok Guru, kalau kitab 15 kitab, 14 kitab sehari. Dengan dia je. Tu dengan dia je 15 kitab. Lepas subuh 4 kitab. Lepas subuh ni 4 kitab. Ni kira baru 1. 4 kitab. Lepas subuh 4 kitab. Lepas zuhur 3 kitab. Tu pun zuhur bukan ngaji selalu lepas zuhur, pukul 3 ngaji. Pukul 3. Sampai asar tu 3 kitab. 4 dah 7. Lepas asar 3, 10. Lepas maghrib 3, 13. Lepas isyak ada ketika 2 kitab, ada ketika 1 kitab. Tu 14, 15 kitab sehari. Sehari ya. Ini dia ngaji. Dan ni kan orang mati. Sehari 14 kitab tu dengan dia je. Lupa dia telah lagi. Tu yang ada ketika mengaji tu. Tu ngaji tidur tu, tak faham takar tu apa dia. Cuma jawi satu kataan tu biarlah. Tapi maksud kena faham. Atas kita berjalan nak praktikal ni macam mana? Sedarkan tiada apa yang berlaku itu, apa tu kedekat aku, Allah beri. Mesti kehendak dia, ada ilmu dia. Sedarkan kita, dia hidup, dia bagi hidup kita. Ya Hayyu Ya Qayyum. Siap. Sambung nanti sifat ketiga daripada sifat mani, iaitu hayat. Ilmu tak sebut apa lagi ya? Disebut hayat dulu. Nanti baru ilmu, insya-Allah. Dan ketiganya ada soal. Tak ni bukan apa juga. Tahu apa? Terperangi. Yang tu kot bacanya terperangi. Terperangai. Macam tu kot. Terperangai. Perangai. Baca terperangai bukan terperangi. Terperangai. Terperangai ni tabiat lah. Tabiat. Terperangai itu tabiat. Ada tulisan satu lagi tu selepas pada takar dengan terperangai. Kalau buat tu, kalau takarnya, maksud takar ni ada asal yang lebih daripadanya. Takarnya sahaja. Takar ni maksudnya dia lalai, dia tak sedar. Takarnya saja ia menjadikan tu. Takarnya saja ia menjadikan alam ini tiada dengan kehendaknya. Tu.
Masuk takar ni, takar, taki, teku apa nak baca tu wallahualam. Tapi masuk takar tu dia tak sedar dia buat. Dia tengok jadi alam. Tu takar. Jadi kalau buat alam dengan tu, istilahnya buat tak ada kehendaknya, pasal tak tahu ada alam. Dia tengok alam ada lah. Maksudnya ada, dia ada alam. Saya adalah alam ni qadim. Subhanallah. Yang qadim Allah je. Allah dengan kehendak dia, dia buat arash. Dia buat alam. Bukan ada orang salah, ada alam. Yang tu istilahnya ilat. Kalau istilah Arab dia, yang tu dipanggil ilat. Jadi kalau alam ni qadim, niscaya adalah bersamaan dengan ada orang Ta'ala itu asa, ataupun terperangai oleh Allah Ta'ala. Terperangai ni tabiat. Kalau atas bahasa Arab kita baca terperangai. Terperangai oleh Allah Ta'ala pada menjadikan alam ini. Niscaya wajib pula ada alam ni bersamaan dengan Allah Ta'ala itu. Nafi jualah asa Allah Ta'ala. Jadi kalau berlaku dengan tabiat, nescaya wajib pula ada alam ni. Kalau dengan tabiat, wajib pula ada bersama ini, bersamaan dengan Allah Ta'ala itu nafi jualah asa. Jadi kalau terperangai ini, dia beradat. Jadi beradat, terperangai untuk bagi jadi alam. Istilahnya tabiat. Macam mana? Tabiat ni macam mana? Terperangai ni. Tabiat ni faham masa kita tabiat. Api panas, air sejuk, besi keras. Contoh lah. Ni, api panas. Bukan api buat panas. Api panas. Ini Allah alam. Tu tabiat. Allah alam. Boleh? Faham macam tu tabiat. Tu bahasa Jawi susah di sini sikit. Saya benda tu saya ngaji Arab je macam tu faham. Nak faham tabiat ni. Tabiat ni kita sebut apa? Api tabiatnya dah api. Kita mungkin tak sebut perkataan tabiat. Nabi apa? Dah api. Panas le. Garam. Sama? Garam? Gula? Cabai? Senjawa? Faham dengan macam tu tabiat. Ni pasal apa masam sangat ni? Masam jauh. Apa maksud? Itu tabiat. Itu faham tabiat tu. Manis yang dodol ni gula. Tak gula pun apa yang jadi manis-manis Serawa ni manis ya. Nama pun serawa. Bukan berkasam. Boleh? Faham saya sebut apa kan? Faham saya sebut apa kan? Faham macam tu, faham tabiat. Allah, dia fahamnya Allah. Dan Allah alam lah. Dia faham ke situ. Faham macam tu, nama dia faham tabiat. Mustahil alam jadi dengan tabiat. Mustahil alam jadi dengan ilat. Dengan ilat. Ilat ni macam mana? Selalu kalau syarah tu yang Jawi ni dia susah itu. Tak faham, saya faham masalah tu, tapi jadi panjang sikit lah. Sebut api lah. Saya pakai baju selalu kitab cerita cincin. Saya tak cincin, tak pakai, susah. Ni baju apa? Saya angkat tangan, baju ikut sekali. Bukan kehendak saya ikut baju ni. Saya bukan kehendak saya nak bagi baju ikut, saja nak jalan. Tapi baju ikut sekali. Yang ni dia berjalan dengan ilat. Ada ilat, ada maklul. Bila saya jalan, baju ikut sekali. Tidak sekali, sopan sekali. Saya bukan, saya bawa tu, saya dengan kehendak saya, seluar kain, baju, saya bawa sekali. Tak, saya bawa badan saja. Tapi baju terikut sekali. Yang ni istilah buat tanpa kehendak. Allah Ta'ala mustahil. Alam ni ada Allah alam. Allah ada alam. Ada Allah alam. Tak. Allah buat alam dengan kehendak. Kita tak. Kita buat motor pulai je. Bukan bagi pusing tayar. Tak. Kita pulai je. Iradah kita ni je. Perbuatan kita pun ni je. Yang lain bukan perbuatan kita dah. Allah macam mana? Setiap inci makhluk ni daripada satu persatu dia, zat dia, sifat dia, af'al dia, asar dia, macam mana? Semua tak ada yang daripada makhluk
sama sekali dengan zat dia, ataupun dengan tabiat dia, ataupun dengan elat dia, ataupun kerana dia, ataupun dia tengok jadi lagi lah, subhanallah. Pasal semua tu dengan iradah Allah Ta'ala. Tentu dia perbuatan dia, ilmu dia. Jadi ada benda payah-payah tu, bahasa tu, masalah tu saya faham, tapi nak bahas dia pula panjang. Saya sebut sekali lalu tu lah, tu takar tu dengan mana jadi gitu je. Jadi tu terperangai tu tabiat. Tabiat macam sebut dia, api panas, air sejuk, gula manis, garam masin. Ni Allah alam. Faham macam tu, faham tabiat. Satu kita api panas, adatnya, sifat dia. Yang bagi hangus Allah ke api. Tapi bila dah jadi api, nampak api tu ada kuah, seolah-olah ada kuah kat dia. Dengan Allah Ta'ala beri jadi api tu mengangus. Yang mengangus jadi lain. Macam itulah ubat kita hidup, Allah bagi kita hidup. Bukan nyawa hidup kita tak, roh hidup kita tak. Roh ke hidup kita, Allah yang hidupkan roh. Balik pada pelajaran tauhid itulah yang nak kata, tak ada apa yang sehingga kehendak kita pun, wa ma tasya'una illa insyaallah. Kehendak kita pun tak ada kehendak kamu, melainkan kehendak kita pun adalah kehendak Allah. Nampak kehendak kita, tapi sebenarnya apa yang berlaku tu tiada lain melainkan semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Dia nak hurai ke sana lah. Baik. Jadi baca kitab laju sikit macam tu lah. Pasal saya nak laju nak habis ke ayat tu, tu jadi rupanya dia baca kitab laju, dia tak sedar kan. Jadi itu dah apa matahari. Pula tu ada bahasa sangkut tu pula sikit. Kalau perlu nanti kita baca lain. Nisbah seperti yang ketiga, sifat ma'ani hayat. Wallahu a'lam. Lagi ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa milada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa milada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.